Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi, wa ila ashabihi, wa ila tabi'in, wa ila tabi'ut tabi'in, wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba, wa ila awliya'is salihin, wa ila abaina wa ummahatina, wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, وخصوصا إلى شيخنا شيخ محمد زكريا الكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور أنوار سير أسرار ترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. صحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan, pertama sekali bunda saya yang berada di hadapan ni, semoga Allah Ta'ala beri afiah berpanjangan insya-Allah, dan kepada seluruh penonton Facebook Live Madrasah Ar-Raudah. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita duduk sebentar, ataupun bagi mereka yang menonton Facebook Live ini secara sedang bawa kereta dan sebagainya, maka semoga menjadi barakah kepada apa yang kita akan lakukan insya-Allah. Saya mohon maaf beberapa hari tak dapat live, tak dapat buat atas kurang sihat. Ni pun bau je sihat, baru balik tugas masjid, lewat sikit, tu pun suara ada tak ada dah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah masuk hadis yang pertama, bukan dah masuk, baru masuk hadis yang pertama, yang mana yang dinaqalkan daripada para ulama di dalam kitab Fadailur Ramadan, yang disyarahkan hadis ini oleh Syekhul Hadis Kutubul Akhtab Syekh Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada awalnya kita dah syarahkan, yang mana pada akhir Sya'ban baginda Nabi SAW berkhutbah kepada para sahabat bahawa Nabi menceritakan pada akhir Sya'ban tentang kehebatan bulan Ramadan. Para ulama sebut menjadi sunnah bagi kita juga untuk menceritakan kelebihan bulan Ramadan ini kepada orang lain, khususnya kepada ahli keluarga kita. Maka para ulama menyebut di sini mendapat pahala sunnah kepada kita. Bukan sahaja kita dapat mengamalkan hadis tadi kerana menyampaikan pada orang lain, bahkan memberi manfaat kepada kita juga, kerana orang yang mendengarkan fadilat ataupun mendengarkan penyampaian kita tadi, bila mereka mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka perkara yang sama juga kita akan dapat. Apa dia? Pahala yang diberikan pada mereka yang mengamalkan apa yang kita sampaikan kepada mereka, maka pahala tadi tidak dikurangi oleh Allah Ta'ala, walaupun sedikit, tak dikurangi oleh Allah Ta'ala untuk berikan kepada kita. Habis. Pertama, kita dah syarahkan bagaimana solat di bulan Ramadan ini, khususnya tarawih, yang diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala kepada manusia-manusia pilihan untuk mendirikan tarawih. Dan zahirnya para ulama sebut, bila kita berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
setiap amal yang kita buat, bukan sahaja kerja buat kita, keperluan kita, kita bekerja, makan, minum, bukan saja itu, bahkan melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala juga adalah taufik, yakni kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan diri kita. Maka para ulama sebut mereka yang berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk melakukan solat sunat tarawih, maka mereka ini adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita nak lihat pilihan Allah Ta'ala ini berterusan ataupun tidak di dalam diri kita ini. Kebanyakannya lah, pada umumnya pada awal ramai lah datang kan, termasuklah kita semangat buat 20. Pertengahan dah kurang sikit, mungkin yang buat 20 tu turun 8 pula. Ada kalanya 10 yang akhir tu langsung tak nampak muka dah. Kadang-kadang imam pun tak dapat datang. Ke imam je, Bilal pun tak ada dah. Ni contohlah. Akan tapi bukan menjadi hujah bagi kita untuk melihat kelemahan orang lain, tapi menjadi i'tibar bagi kita. Semoga kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk istiqamah. Sebab apa? Kata asar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar pernah beritahu kepada kita di dalam asarnya bahawa apa dia? Al-istiqamah khairu min alfi karamah. Istiqamah ini berterusannya amalan tadi lebih baik daripada alfi karamah. Makna alfi karamah 1000 keramat. Keramat ini apa dia? Sesuatu perkara yang diberikan kepada para awliya yang mencari adat. Ini secara umum kita takrif. Akan tapi karamah yang sebenarnya, apa yang nak dimaksudkan dengan karamah, yakni kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kekasih Allah kerana amal ibadatnya, kerana kecintaannya kepada Allah Ta'ala, maka Allah beri kepada dia. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin mengatakan apa? Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karamah. Karamah asal perkataan kaf ramim, karamah, yakni mulia, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis. Kemudian baginda bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, yang mana di perenggan yang kedua baginda bersabda, bulan itu qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Sebut amin. Ila anqal. Wa fi riwayah, bulan itu adalah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran adalah syurga. Allahu akbar. Kemudian kelebihan yang diberikan oleh baginda Nabi SAW. Pertama, Nabi tekankan tentang kelebihan solat. Nabi cerita dulu, orang yang solat fardu, maka pahala dia seumpama dia melakukan 70 kali ganda fardu tadi di bulan yang lain. Orang yang melakukan solat sunat, maka digandakan seumpama solat fardu. Maka yang keduanya, perenggan yang kedua, baginda SAW seterusnya Nabi menceritakan tentang bulan Ramadan ini. Apa dia? Bulan ini adalah bulan kesabaran. Pada zahirnya para ulama menyebut kesabaran ini dinilai melalui kesabaran kita berpuasa. Ini secara zahiriah, yakni kita menahan diri kita daripada kebiasaan adat kita ini makan pada pagi, tengah hari, kan? Dah breakfast dah ada dah. Pergi kerja pula ada take 5 pula, kan? Pukul 10.30. Kita bukan take 5, kita take 15. Ada orang setengah jam. Ambil masa lagi, sarapan lagi, pergi minum. Lepas tu lunch pula, bukan lunch pula tengah hari, makan lagi, keluar. Kemudian petang pula minum lagi. Kemudian malam lagi, kemudian lewat lagi siapa. Tu kita punya kebiasaan. Tapi bulan Ramadan kita sabarkan diri kita ini, menahan hawa nafsu. Seperti mana yang diriwayatkan di dalam beberapa kitab para ulama, bahawa kenapa puasa ini difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan di dalam bulan ini dengan julukan nama bulan kesabaran. Sebab apa? Sebab para ulama sebut puasa ini sahaja yang boleh menawan ataupun menundukkan hawa nafsu. Kita pernah baca riwayat, antara dia dinakalkan oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala
ataupun nama kurnianya Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Setengah riwayat dinaqalkan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ada riwayat mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita mengaji kitab-kitab ini khususnya bab puasa, ada dinaqalkan bahawa apabila Allah Ta'ala menciptakan hawa nafsu, nafsu ini berupa, dia makhluk. Selain pada Allah Ta'ala ni makhluk, dia berupa. Maka para ulama' menyebut Allah Ta'ala perintah kepada nafsu ni untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila menghadap saja nafsu ini, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Maka dijawab oleh nafsu ini, nafsi. Sebenarnya riwayat mengatakan, wahai Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Ego nafsu ni. Maka para ulama' menyebut direndam nafsu ini di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebahagian meriwayatkan 70,000 tahun, yakni 70,000 tahun akhirat. Satu hari di akhirat, 1,000 tahun di dunia. Maka kalilah 70 kali 1,000 kali 365. 70,000 tahun itu di akhirat. Direndam dengan jangka masa akhirat. Maka selepas itu dibangkitkan, dikeluarkan nafsu ini. Maka ditanya balik oleh Allah Ta'ala, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Jawab nafsu perkara yang sama. Dijawab macam mana yang pertama, ya Allah, engkau adalah engkau, aku adalah aku. Maka dari riwayat direndam lagi kali kedua, kali ketiga pun sama. 70,000, maksud dia 7, 4, 14, 21, 210,000 tahun direndam nafsu ini. Kemudian yang terakhir, kaedah yang digunakan oleh Allah Ta'ala, maka dipenjara nafsu ini, tidak diberi makan kepadanya. Maka bila tidak diberi makan kepadanya, bila dipanggil nafsu ni balik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ditanya pada nafsu ni, wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku? Barulah nafsu ni kata, wahai Allah, anta rabbi wa anna abdi. Wa anna abdi. Dan riwayat, wahai Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Maka nafsu inilah diletakkan di dalam diri manusia tadi. Maka nafsu, para ulama' sebut antara cara menundukkannya adalah dengan cara berpuasa. Maka disebut dengan julukan nama bulan kesabaran, dengan maksud apa? Menekan hawa nafsu kita. Dan sabar yang sebenar dalam riwayat para ulama' mengatakan sabar bukan sabar daripada perkara yang diuji oleh Allah Ta'ala. Itu pun sabar, tapi sabar peringkat bawah lagi. Kalau dalam ilmu ihsan, ilmu tasawuf, sabar yang paling tinggi, para ulama' sebut apa dia? Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tu sabar tu. 20 rakaat sabar imam, kan? Imam pula baca panjang pula. Imam baca surah Baqarah pula. Tahan, sabar, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Member ajak 8 cukup lah hari ni. Kau dah buat dah daripada awal dulu, kan? Daripada 1 Ramadan ni baru 5 kan? 5 mak ini 5 Ramadan baru sampai dah daripada awal buat 20 rakaat dah. Hari ni buatlah 8. Sabar buat perintah Allah. Tak ikut kata kawan. Ikut diri sendiri macam mana nak amalkan. Tetap sabar melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Juga sabar daripada menahan diri kita ini daripada melakukan maksiat. 7 Ramadan, maaf 5 Ramadan lah, 7 Ramadan. Demam, maklumlah demam. 7 Ramadan. Maka para ulama' sebut bila menyabarkan diri kita dalam ketaatan dan meletakkan kesabaran tadi dalam menjauhi diri kita daripada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah peringkat sabar yang tinggi. Yakni menjunjung perintah Allah Ta'ala, yakni sabar. Dan puasa ini sendiri adalah melahirkan matlamat puasa untuk melahirkan mereka yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan ta'lamun, akan tapi tattaqun. Makna tattaqun, untuk kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mencapai peringkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peringkat yang paling tinggi di sisi Allah apa dia? Muttaqin.
wa ana muttaqin, dia melakukan segala apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala secara basic yang awalnya. Kemudian dia menjauhkan diri dia daripada larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat, bukan kata buat, dekat pun dia tak nak. Itu tanda takwa. Maka bulan itu adalah bulan kesabaran, dan ganjaran kesabaran adalah syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam riwayat, kalau kita baca riwayat nanti, puasa ini ada khusus pintu, dan bahkan pintu tadi dinamakan oleh Allah Ta'ala, dinamakan oleh baginda Nabi SAW sebagai pintu Ar-Rayyan, yakni khusus bagi mereka yang berpuasa. Maka para ulama menyebut di sini bahawa ganjaran sabar ini besar. Kalau kita nak syarah, sabar ni sangat besar. Bahkan para awliya, bukan saja para awliya, para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberikan ulul azmi. Para nabi ini, sebahagian riwayat kalau kita baca dalam kitab akidah, di dalam riwayat hadis-hadis baginda Nabi, seluruh para nabi ini diutuskan sebanyak 124,000 para nabi. Di dalam riwayat yang lain, para ulama sebut, kata Mufti Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala, seorang muhaddis besar, bahkan ulama hadis, syekhul hadis juga, menyatakan bahawa ada riwayat mengatakan 200,000 para anbiya, para nabi. Maka di dalam 200,000 ini ataupun 124,000 para nabi ini, dipilih hanya 313 rasul sahaja. Maka mereka menjadi rasul, maka semestinya ia adalah nabi. Maka daripada 124,000 tadi dikecilkan kuantiti tadi kepada 313. Dalam riwayat yang lain 314, dan riwayat yang lain 315. Masyhur riwayat mengatakan 313, menyamai perang Badarnya para sahabat. Dan jumlah para nabi, para ulama juga sebut menyamai jumlah para sahabat sewaktu menghadiri hajatul wida ataupun khutbah terakhir Nabi. Para sahabat dan riwayat, jumlah mereka juga 124,000, menyamai jumlah para nabi yang diutuskan. Di sebagian ulama menakalkan kepada kita. Dan list para ulama ada. Berapa banyak nama-nama itu ada. Bukan kita sebut saja, ada nama-nama dia. Kalau saya sebut ni tak habislah kuliah kan. Ada riwayat para ulama menyebut. Dan di antara 313 tadi dipilih 25 rasul yang wajib dihafal. Bukan saja dihafal, diketahui dan diyakini mereka ini adalah nabi dan rasul. Menjadi wajib bagi orang Islam, yakni umat Rasulullah, untuk mengetahui 25 rasul ini yang diceritakan di dalam Quran dan hadis. Maka 25 rasul, kenapa para ulama menyebut dipilih daripada 124,000 ini? Dipilih mereka yang betul-betul sabar di sisi Allah Ta'ala, betul-betul darjat yang tinggi dipilih menjadi 313, bahagian kecil. 313 dipilih lagi 25 rasul. Kemudian 25 tadi dipilih lagi, yakni ulul azmi minar rasul. Hanya 5 sahaja. Dan di antara 5 tadi yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, satu sahaja, yakni siapa? Khataman Nabiyyin. Bahkan dia adalah Khatamal Mursalin. Bahkan dia adalah Amirul Anbiya, yakni ketua para Nabi, dan Amirul Rasul, yakni siapa? Sayyidina Rasul, yakni penghulu segala Rasul, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Al-Mursalin, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringkat ini diberikan kepada Nabi sebab apa? Sebab darjat kesabaran. Bertepatan dengan surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni suratul Asr. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, Imam Syafi'i dalam minda hafalan dia 500,000 hadis. Hafalan dia sahaja 500,000 hadis. Imam Syafi'i ni kalau dia berjalan kat pasar, dalam riwayat dia kena tutup telinga. Sebab apa tutup telinga? Anak murid dia tanya, sampai kat masjid dia tutup telinga kan. Anak murid dia tanya, wahai imam, wahai syekh, kenapa kau tutup telinga? Wahai imam, wahai guru, kenapa kau tutup telinga? Kata Imam Syafi'i, kalau aku tak tutup telinga ni, nescaya aku akan hafal setiap mereka yang bercakap di dalam pasar yang aku lalu tadi. Dalam riwayat juga, kalau Imam Syafi'i nak baca buku, dia kena tutup sebelah. Sebab apa? Kalau dia baca, dia buka dua-dua dia hafal, tak dapat fokus. Maka dia tutup sebelah untuk dia fokus pada sebelah muka sahaja. Ni Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Layaklah dia keluar pandangan. Sebab ulama besar, bahkan mujtahid mutlak,
pengeluar mazhab pada mazhab Syafi'i kita di tanah Melayu ni. Imam Syafi'i sebut, kalaulah Allah Ta'ala hanya menurunkan satu surah saja di dalam Al-Quran, bukan 114 surah, hanya satu surah saja, 113 lagi tak ada, yakni surah apa? Surah Al-As, Wal-As, cukup untuk menjadi pedoman bagi umat akhir zaman, yakni umat Rasulullah, cukup dengan diberikan panduan surah Al-As. Dalam riwayat apa dia? Disebut Wal-As, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Para ulama sebut, saya tak nak tafsir panjang, cerita ni panjang, surah Al-As ni walaupun pendek 3 ayat tapi dia syarah dia panjang. Wal-As banyak tafsiran para ulama demi masa, secara umum demi masa. Yang tepat mengikut tafsir di dalam Tafsir Ar-Razi ataupun nama kitabnya Mafatihul Ghaib lil Imamin Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Imam Fakhruddin Ar-Razi, ulama besar dalam bidang tafsir, bahkan ulama besar dalam bidang ilmu falak, astronomi, ilmu kosmologi. Beliau meriwayatkan Wal-As dengan makna waktu asar, demi waktu asar. Sebab apa? Nanti kita cerita. Wal-As, innal insana lafi khusr, sungguhnya seluruh manusia. Innal insan dengan makna insan di sini kullul insan, semua manusia, bukan seorang manusia saja, seluruh manusia. Dia nama manusia, na lafi khusr, innal insan lafi khusr, dia termasuk dalam mereka yang rugi. Illa alladhina amanu, ada penafian di sini, ada pengecualian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, mereka yang beriman. Beriman pada siapa? Pada Allah, Rasul, 6 rukun iman. Wa amilus salihat, dan mereka yang beramal saleh. Allah menggunakan hurufnya di sini dengan wa, kata hubung dengan wa. Allah tak guna au. Wa ni apa ustaz? Wa ni dan. Allah tak guna au. Au ni atau. Allah sebut innal illal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah tak sebut illal ladzina amanu au amilus salihat. Orang yang beriman ataupun orang yang beramal soleh. Tak. Orang beriman dan dia beramal soleh. Beramal soleh dengan apa? Dengan rukun Islam yang 5. Cukuplah saya syarah macam tu Kemudian watawasaw bil haqq. Kalau kita waqaf di situ maka dia jadi qalqalah apa? Ingat lagi qalqalah apa? Qalqalah ada 3. Pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Ni riwayat bukan kabair kabair tu dosa besar. Akbar. Di riwayat yang lain disebut qalqalah sughra, qalqalah kecil, lantunan kecil, qalqalah wusta, pertengahan. Tu dalam kitab lah. Ada sebut juga, ada kita banyak sebut qalqalah kubra. Tapi al-haq di sini kalau ada sabdu maka dia jadi qalqalah kubra, qalqalah kubra akbar. Maksud dia apa? Qalqalah yang besar, lebih besar daripada qalqalah kubra. Apa dia? Dengan takkid ada sabdu. Perlu pause kejap. Wa tawasaw bil haqq. Haqq. Macam mana surah Al-Masad? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kebam dulu, barulah lantunan tu ada. Haqq. Dan mereka beriman kepada Allah, beramal soleh, dan juga apa? Mereka yang menyampaikan dengan kebenaran. Kebenaran apa dia? Selepas mereka beriman dan mereka sendiri beramal soleh. Dapat saya tafsir yang tu dulu. Dan yang terakhir, peringkat yang tertinggi, bukan saja beriman. Beriman tak cukup. Next stay lagi yang kedua, beramal soleh. Dan beramal soleh, iman dan amal soleh, diri dia saja hablu minallah, dia dengan Allah Ta'ala. Kemudian hablu minan nas, hubungan dengan manusia apa dia? Dia juga menyampaikan apa yang dia tahu, menyampaikan kebenaran. Dan penyampaian dia ni para ulama sebut perlulah ada sifat di dalam hati mereka ini. Apa dia? Yakni watawasaw bis sabr, dan mereka menyampaikan dengan kesabaran. Maka sabar adalah peringkat klimaks kepada amalannya umat Rasulullah SAW. Dan kesabaran adalah peringkat tertinggi para ulama sebut pada medan dakwah,
Dan sabar adalah peringkat tertinggi dalam amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka para ulama sebut di sini ganjaran bagi orang yang sabar adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama sebut sabar ini juga, kalau kita lihat perkataan di dalam Al-Quran, sabar itu banyak digandingkan bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Ditakdimkan Allah dulu, maka Allah yang bersama dengan orang sabar. Para ulama sebut Allah tak takdimkan orang sabar dulu. Allah tak sebut sungguhnya orang sabar ni bersama dengan Allah, tapi Allah sebut innallah, sungguhnya Allah yang bersama dengan orang yang sabar. Maksud dia rapatnya mereka yang sabar ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita diuji oleh Allah. KP ni diuji macam-macam. Dengan puasa, dengan kerja tak cukup ni, nak raya lagi, nak fikir langsir baru, kan? Nak fikir kuih raya, nak fikir rendang, nak fikir ayam, nak fikir daging. Macam-macam ujian. Terpaksa kerja lebih. Dalam masa kerja lebih juga kita tak lupa untuk melakukan solat sunat. Tak lupa kita kita tak meninggalkan solat fardu secara berjemaah. Kita tak tinggal bersedekah, tak tinggal senyum dengan orang, walaupun ada masalah senyum juga dengan orang. Sebab apa? Itu amalan baginda Nabi SAW. Tak lupa kita sabar kita dalam melakukan segala ibadat, walaupun ujian-ujian yang didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu begitu menusuk hati kita, sehingga kadang-kala kita ni penat untuk melakukan amal. Menyebabkan balik kerja penat, nak buat sorang-sorang pula, kan? Kalau buat berjemaah tu adalah kekuatan juga tu, nak buat sampai 20. Kadang-kadang tak sampai 8 pun, buat 2 je. Ambil syarat je, dia cakap. Contoh. Jadilah, asalkan buat. Maka para ulama sebut kalau kita sabar melakukan amal ibadat ini dan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya bukan ganjaran syurga sahaja, bahkan ganjaran yang terbesar, yakni mendapat nikmat yang terbesar, yakni nikmat kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinakalkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-8 ada terjemahan ataupun syarahan para ulama. Antara yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi, seorang ulama besar pada Mesir yang bertanggungjawab mentakkidkan ataupun mensyarah, mentahkidkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Ada dinakalkan satu riwayat di zaman Nabi Isa alaihi salam, ada seorang pemuda yang memohon kepada Nabi Isa alaihi salam. Dia minta tolong pada Nabi Isa. Ketika itu dalam riwayat dia sedang siam pokok rumah, tepi rumah dia. Macam gitulah siam pokok, kan. Berlalulah Nabi Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam. Ketika itu dalam riwayat ditanya kepada Nabi Isa, wahai Nabi Allah, ke mana kamu nak pergi wahai Nabi Allah, Nabi Isa? Maka dijawab oleh Nabi Isa AS, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, aku nak pergi bermunajat kepada Allah Ta'ala. Untuk makluman kita tahu di dalam riwayat bahawa Nabi-Nabi terdahulu ada tempat-tempat khusus untuk mereka beribadat. Tapi bagi umat Muhammad SAW, mana-mana tempat mereka boleh ibadat. Tu kelebihan kita. Mana pun tempat boleh sembahyang. Janganlah sembahyang dalam bilik air pula. Tapi yakinlah kita belajar syarat sah semua tu kena belajar lah. Ni cakap umumnya kan pening pula. Ada syarat sah dia. Kan, tapi di zaman Nabi Isa dulu kena pergi satu tempat, termasuklah Nabi Allah Isa sendiri. Pergi satu tempat tadi. Maka para ulama menyebut ketika itu diminta oleh pemuda ini, wahai Nabi Allah, tolong mohon pada Allah Ta'ala datangkan kecintaan, berikan kepada aku ini kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kurniakan cinta kepada Allah. Maka disebut oleh Nabi Isa AS, dijawab oleh Nabi Isa, wahai pemuda, kamu semuanya kamu tak mampu menampung kecintaan Allah Ta'ala dalam hati kamu ini. Kamu tak mampu nak tampung, takut kamu tak mampu nak tampung. Besarnya, hebatnya cinta Allah ni, takut tak termampu oleh diri kamu untuk menampung cinta tadi. Maka disebut oleh pemuda tadi, wahai Nabi Allah, kalau aku tak dapat kecintaan tadi secara keseluruhan, cukuplah sebesar biji sawi sahaja kecintaan tadi dicampakkan dalam hati aku. Maka kerana kesungguhan orang tadi, pemuda tadi, maka dibawalah hajatnya ini dalam munajat Nabi Isa AS. Munajat ni
minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam riwayat ketika Nabi Isa minta pada Allah Taala dan Nabi Isa habis munajat dengan Allah Taala, maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, lalulah di perkampungan tadi, di taman, di rumah orang ni, pemuda ni tadi, mendapati pemuda tadi ni tak ada lagi dekat tepi rumah dia ataupun di dalam rumah dia. Maka Nabi Isa alaihissalam beri salam. Nabi Isa alaihissalam memberi salam sampai ke rumah dia, bagi salam, Assalamualaikum. Maka tak keluar orang tadi. Maka dalam riwayat datang suara. Disyarahkan oleh para ulama, suara tadi adalah suara malaikat berupa mukjizat. Nabi Isa alaihissalam diberitahu pada Nabi Isa, wahai Nabi Allah Isa, sungguhnya orang ni tadi telah diberikan oleh Allah Ta'ala kecintaan kepadanya. Maka kamu tidak kamu tidak dapat lagi lihat dia seperti orang biasa. Maksud dia apa? Dia tak ada kat rumah dia. Maka Nabi Isa AS diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala untuk melihat orang tadi, dapat petunjuk bahawa orang tadi berada di kaki bukit. Dari riwayat berada di puncak bukit, satu bukit. Dia lari pergi situ. Maka dari riwayat Nabi Isa AS, minta maaf, terputus. Handphone saya habis bateri. Buat kat ruang tamu ni jauh sikit daripada plug kan. Tak maaf, sikit lagi. Saya nak sambung sikit lagi. Maka Nabi Isa AS dalam riwayat disebutkan oleh Imam Ghazali, dinakalkan, maka berjumpalah dengan pemuda ini tadi. Maka disebutkan ketika berhadapan dengan pemuda ini tadi di bukit, di suatu bukit tadi, tempat munajatnya pemuda ini tadi, maka diberi salam oleh Nabi Isa AS, lalu tidak dijawab salam orang. Tidak dijawab salam Nabi Isa AS. Sebab apa? Di dalam riwayat disebutkan ada suara yang sama di dalam rumah. Bila Nabi Isa bertemu di rumah, suara yang sama juga bercakap dengan Nabi Isa AS, wahai Nabi Allah Isa, sebenarnya orang ni tadi tidak lagi menjawab suara-suara manusia. Kerana apa? Kerana busuk ataupun buruk ataupun tak enaknya, tak sedapnya suara manusia ni. Kenapa? Kerana ditanya oleh Nabi Isa AS, bagaimana lelaki ini boleh dapat boleh dapat keadaan macam ini? Sebab apa? Kerana dia telah diberi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala baru separuh daripada biji sawi. Nabi Isa minta sebiji orang tadi, tapi orang tadi dapat separuh biji. Separuh biji tu maksud dia kecintaan yang sedikit saja. Para ulama sebut tidak ada lagi selera dengan kehidupan dunia ini. Terus nak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga menjadi kesabaran. Cukuplah kita baca satu baris aja tentang kesabaran ni tadi. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kekuatan dan dikurniakan kepada kita hidayah, petunjuk untuk mendapat manfaat yang besar nanti di sebalik hikmahnya difardukan fardu puasa kepada kita. Dan semoga menjadi kekuatan kepada kita juga untuk menyampaikan kelebihan-kelebihan berpuasa ini, khususnya kepada ahli keluarga kita dan amnya kepada orang lain, insya-Allah. Itu saya pada saya, insya-Allah. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala, yang buruk pada nafsu amarah, kelemahan saya. Yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk kita amalkan, ambil iktibar dan sampaikan. Saya mohon maaf atas kekurangan. Mungkin hari ini ni saya lemah sikit ni, masih kurang sihat lagi. Doakan saya semoga Allah beri kesihatan, dan saya doakan pada orang ini juga diberi kesihatan dan dapat menjalani ibadat puasa dengan penuh cemerlang, terbilang, gemilang, insya-Allah. Semoga kita meraih sifat-sifat yang bakal dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, insya-Allah. Itu saya beri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.